Tuan Haji, Ya, saya. Bukan kata saya dan juga rakyat Malaysia ingin tahu pandangan Tuan Haji tentang kenyataan yang dibuat oleh Tun Daim Zainuddin, begitu juga dengan kenyataan balas yang diberikan oleh Ketua Pengarah Pesuruhjaya SPRM sendiri dalam mengenai siasatan kes yang melibatkan Tun Daim Zainuddin. Pandangan Tuan Haji. Baik, terima kasih Saudara Fazli dan para penonton. Yang pertama sekali, saya percaya sebelum kita berbincang berkaitan dengan kenyataan dan kenyataan balas Tun Daim dan SPRM, saya tertarik dan perlu menarik perhatian kepada kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sejak dia menerajui kerajaan pada November tahun 2022, di mana dia sering mengulangi kenyataan dari masa ke semasa tentang bagaimana objektif utama kerajaan beliau adalah untuk memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Dan beliau bertegas bahawa sesiapa sahaja yang pernah dalam ayatnya curi atau sakau hasil negara dan wang rakyat akan diambil tindakan. Saya percaya lanjutan daripada itulah, pada 21 hari bulan Disember baru-baru ini, media telah melaporkan tentang Menara Ilham yang telah pun disita oleh SPRM, yang mana menara itu dipercayai adalah milik Daim Zainuddin dan keluarganya. Sejurus selepas itu, lebih kurang 7 hari selepas itu, pada 29 hari bulan Disember, kenyataan Tun Daim Zainuddin telah tertular, di mana dia telah menyatakan dan bertegas bahawa dia tidak terlibat dalam apa bentuk rasuah ataupun salah guna kuasa. Dan dia mengatakan dia percaya tindakan yang diambil ini adalah bermotifkan politik dalam bentuk politik dendam yang dibawa oleh pucuk pimpinan sekarang dengan mempergunakan pihak berkuasa SPRM. Sebagai balasan kepada kenyataan Tun Daim tersebut, SPRM pada keesokan harinya, saya percaya betul Azam Baki sendiri telah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa siasatan yang dibuat terhadap Daim Zainuddin ini adalah mengikut prosedur siasatan biasa, dan mengatakan memberi alasan-alasan ataupun rintitan peristiwa di mana siasatan kononnya telah bermula pada Februari 2023. Dan yang penting di situ, yang menarik perhatian saya, mereka telah merujuk secara khusus dalam kenyataan SPRM itu bahawa siasatan dimulakan disebabkan pendedahan Pandora Papers yang tertular mulai tahun 2011 yang telah mendedahkan akaun-akaun pesisir yang melibatkan pelbagai pemimpin dan ada juga wujud nama Tun Daim Zainuddin di situ. So itu adalah rintitan peristiwa kenyataan dan kenyataan balas. Bagi saya, dari sudut perundangannya, kita sebagai rakyat Malaysia memang teruja dan memang menyokong mana-mana tindakan, mana-mana kerajaan untuk menggalakkan siasatan berkaitan dengan rasuah dan salah guna kuasa oleh mana-mana pemimpin. Tetapi pada masa yang sama, ianya mestilah berteraskan kepada siasatan yang adil, saksama, tulus, ikhlas yang mematuhi prinsip-prinsip undang-undang dan kehakiman. Apa maksud saya? Dia sebenarnya menyiasat suatu kes adalah berbeza konsepnya daripada memperolehi tahap bukti yang perlu untuk mendapatkan sabitan di dalam mana-mana pertuduhan. Terutamanya dalam kes komersial, rasuah dan salah guna kuasa. Kalau suatu kes itu telah pun melibatkan siasatan berkaitan aligasi jenayah yang lampau, lebih daripada 12-15 tahun, maka tahap perolehan bukti amat sukar. Kerana jenayah komersial, dia akan memerlukan rentetan dan aliran pembuktian transaksi-transaksi rasuah ataupun transaksi-transaksi dana berkaitan dengan salah guna tersebut, iaitu
dokumen-dokumen perbankan dan dokumen-dokumen keuangan. So dari satu sudut boleh siasat, tapi daripada satu sudut mengikut konsep perundangan, perbankan dan keuangan, nak dapat bukti itu yang payah. Sebab dari segi amalan perbankan, dokumen-dokumen seperti penyata bank, terutamanya salinan-salinan asal cek yang digunakan, akan dilupuskan oleh bank dalam tempoh lebih daripada 6 tahun. Balik kepada isu Daim Zainuddin, saya percaya siasatan itu ada juga menyebut dalam beberapa laporan sampingan berkaitan dengan aligasi salah laku dalam kes Renung. Renung ni daripada rekodnya adalah berpunca daripada tahun 1990-an. Makna kata lebih 25 tahun yang lalu. Jadi balik kepada isu konsep perundangan perbankan, bagaimanakah mana-mana siasatan yang tulus dan ikhlas akan dapat memperolehi salinan-salinan yang wajib diperolehi untuk pembuktian di mahkamah. Itu persoalannya. So apabila kita berhadapan dengan aligasi jenayah kisah lampau yang terlampau melampau, maka nak dapatkan bukti itu, jika sukar sampai ke tahap mustahil, menjadikan siasatan itu memberi persepsi penyalahgunaan kuasa dan persepsi seperti yang dikatakan bermotifkan politik ataupun dendam politik. Tapi ini tidak bermakna kita sebagai rakyat Malaysia tidak galakkan siasatan. Cuma kita harap, berdoa dan percaya pihak berkuasa SPRM akan membuat siasatannya ikhlas. Kalau dapat bukti yang dapat memenuhi keperluan dan selera pembuktian sistem perundangan dan kehakiman, maka teruskan. Jika tidak, di peringkat awal sekalipun, pihak SPRM bertanggungjawab sebagai suatu agensi yang berintegriti untuk memaklumkan sama ada mereka boleh meneruskan atau tidak dengan siasatan berkaitan aligasi yang lampau. Okey Tuan Haji. Ya. Boleh tak Tuan Haji huraikan apa yang dimaksudkan dengan jenayah lampau ataupun melampau dan dibandingkan dengan jenayah yang segar? Baik. Dari sudut maksud dan huraian jenayah lampau yang melebihi tempoh pelupusan dokumen-dokumen yang telah saya nyatakan tadi. Kalau kita ambil contoh apa yang telah pun berbangkit selepas PRU 14 dan sebelum PRU 15, iaitu terdapat juga aligasi berkaitan dengan skandal kapal pesisir Malaysia, iaitu dengan ringkas LCS, di mana anugerah kontrak tersebut diberi kepada salah satu subsidiary Bowston pada tahun 2011 dan dikatakan ianya telah pun terlengah sehingga ke tahap tidak ada pun mana-mana kapal yang diserahkan kepada kerajaan dan telah menelan jumlah lebih kurang 6 bilion ringgit setakat itu. Walhal laporan audit profesional telah disediakan dan laporan PAC Parlimen pun siap ada dalam kes LCS. Tapi sehingga sekarang, tidak ada mana-mana kenyataan daripada pihak berkuasa SPRM. Apakah dia kedudukan terkini siasatan? Itu bagi saya adalah satu aligasi jenayah komersial yang segar, yang baru berlaku, di mana transaksi-transaksi keuangan yang terbabit di situ akan dan boleh diperolehi kerana tempohnya masih segar, masih baru. Ada antaranya tak sampai pun 6 tahun. Ada antaranya mungkin lebih pada 6 tahun tetapi masih boleh diusahakan untuk diperolehi melalui siasatan yang tulus dan ikhlas. Jadi persoalannya, daripada kita membangkitkan dakwaan-dakwaan tentang aligasi jenayah yang lampau, yang sukar untuk mendapat bukti, apa kata pihak SPRM memberi maklum balas kepada rakyat sekarang? Kedudukan kes LCS. Dan apa kata pucuk pimpinan kerajaan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim bertanyakan perkara yang sama daripada SPRM. Sekiranya
beliau sebenar-benarnya ingin memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Maka bukankah ianya wajar untuk menekankan isu LCS sebagai satu contoh aligasi jenayah komersial yang segar? Dan sekiranya perkara itu tidak ditekankan oleh pihak pucuk pimpinan kerajaan Anwar Ibrahim maupun oleh pihak berkuasa SPRM, maka ia akan menimbulkan persepsi pada rakyat, iaitu adakah tidak ada siasatan diteruskan sekarang ini berkaitan LCS semata-mata kerana dipercayai kemungkinan pihak yang terlibat berkaitan LCS adalah menteri-menteri yang terbabit berkaitan dengan isu pertahanan pada masa itu, iaitu Hushamuddin Hussein On dan Zahid Hamidi, yang kedua-duanya merupakan pemimpin dan wakil rakyat UMNO di parlimen sekarang, yang sekarang merupakan segolongan yang memberi sokongan majoriti kepada Anwar Ibrahim. Maka persepsinya adalah adakah kerana beliau khawatir dia akan hilang sokongan majoriti UMNO dan akan hilang kedudukan sebagai Perdana Menteri yang menyebabkan tidak ada gesaan kepada SPRM untuk meneruskan dengan siasatan ini. Ini perlu dijawab. Ini lebih penting untuk dijawab. Bukan maksudnya saya mengatakan tidak boleh disiasat isu Daim Zainuddin ataupun mana-mana kes lampau yang lain. Tapi yang lebih segar, tidak ada pengumuman, tidak ada kenyataan, maka dia menimbulkan kemuskilan di minda saya sebagai pengamal undang-undang dan rakyat Malaysia. Dan saya percaya menimbulkan persoalan yang sama di minda ramai rakyat yang prihatin. Oleh itu, kes segar seperti LCS perlu ada satu kenyataan daripada pucuk pimpinan dan terutamanya pihak berkuasa. Apakah kedudukannya jika dibandingkan dengan kes lampau seperti yang diumumkan berkaitan Daim Zainuddin? Perdana Menteri sering di dalam ucapannya maupun ceramah ataupun kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan sering mengulangi tidak ada sesiapa pun akan terlepas dari mana-mana siasatan, termasuklah mana-mana tun sekalipun. Apa pandangan Tuan Haji? Ya, satu soalan yang cukup menarik sebenarnya, Saudara Fazli. Kerana selain daripada Tun Daim yang kini kononnya sedang disiasat, saya masih teringat seperti mana didedahkan dalam laporan Pandora Papers pada tahun 2021 tentang Tun Daim di situ dan pemimpin-pemimpin lain. Terdapat juga Sarawak Report yang telah mendedahkan pelbagai aligasi salah guna kuasa oleh Tun Taib Mahmud, kini Governor Sarawak, bekas Ketua Menteri Sarawak. Kalau sekiranya Anwar Ibrahim serius untuk menangani isu rasuah dan salah guna kuasa terhadap mana-mana tun, maka kenapakah tidak ada langsung sehingga sekarang beliau rujuk kepada pendedahan Sarawak Report dan pelbagai aligasi sejak tahun 2009. Pelbagai laporan Sarawak Report sejak tahun 2009 sehingga sekarang menunjukkan pelbagai aligasi berkaitan salah guna tanah di mana terdapat syarikat-syarikat yang ditubuhkan yang memegang hak milik tanah-tanah dan properti-properti di negara-negara luar atas nama Tun Taib Mahmud dan ahli keluarganya. Apakah dia kedudukan pendedahan Sarawak Report tersebut? Adakah kita dengar mana-mana kenyataan beliau yang mengatakan bahawa pendedahan Sarawak Report Taib Mahmud tersebut akan disiasat? Adakah beliau meminta pihak SPRM untuk membuat siasatan berkaitan perkara itu? Adakah SPRM membuat apa-apa kenyataan berkaitan dengan mana-mana siasatan yang dilakukan berhubung dengan aligasi-aligasi terhadap Tun Taib Mahmud ini? Sebab menurut laporan-laporan Sarawak Report tersebut, pada masa itu pun sudah ada laporan SPRM yang dibuat.
Tapi tidak ada kenyataan yang jelas daripada SPRM daripada masa itu sampai sekarang. Bukankah wajib dan wajar untuk SPRM diminta mengulas isu berkaitan dengan Tun Taib Mahmud? Jadi bila tidak ada, maka persepsi yang akan muncul di minda mana-mana rakyat prihatin seperti saya, awak dan yang lain di luar rakyat Malaysia yang prihatin adalah, adakah kegagalan untuk keluarkan kenyataan oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri berkaitan dengan Tun Taib Mahmud ni kerana beliau khawatir akan menggoyangkan, mengguncang sokongan yang diberikan oleh Wakil Rakyat GPS Sarawak kepada beliau sebagai Perdana Menteri jika diarahkan atau diminta SPRM menyiasat. Dan jika itu keadaannya, maka bukankah bermaksud bahawa isu berkaitan memerangi rasuah dan salah guna kuasa ni sebenarnya adalah indah khabar dari rupa dan satu retorika politik yang palsu yang boleh dipersoalkan. Apa yang kita perlu sebagai rakyat Malaysia, Saudara Fazli, para penonton, adalah kita nak suatu siasatan yang adil terhadap semua pihak tanpa mengira darjat, tanpa mengira atau memilih bulu dalam bahasa biasanya. Kalau nak ambil tindakan, ambil terhadap semua. Jangan tidak diambil semata-mata kerana kepentingan peribadi atau kepentingan politik individu Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri. Itu salah. Dan disitulah saya percaya rakyat akan tertanya-tanya. Adakah apa yang dibuat sekarang ni betul untuk kebaikan rakyat dan negara? Atau adakah ianya sebenar-benarnya untuk mempergunakan agensi-agensi penguat kuasa dalam keadaan di mana mereka tahu tahap keperluan pembuktian menjadi sukar tapi masih diteruskan semata-mata kerana kepentingan politik peribadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim.